Okey, Assalamualaikum. Bertemu lagi pada minggu ini untuk belajar bab yang ketiga iaitu rumus algebra yang mana standard pembelajaran dia membentuk rumus berdasarkan situasi. Okey, ungkapan algebra ialah gabungan dua atau lebih sebutan algebra menggunakan operasi tambah, tolak, darab dan juga bahagi. Maka rumus algebra ini ialah ungkapan algebra yang ditulis sebagai dalam bentuk persamaan. Okey, kita tengok situasi contoh 1. Baca dah soalan ni Okey. So, di sini ada dua jenis kek. Okey. Bila kita dah baca semua, kita boleh plan lah. Yang mana kita akan guna simbol M dengan N. M ni mewakili coklat kek. Harga sepotong kek coklat tadi RM3. So, okey. So, di sini kita guna huruf Z. Okay, Z sebagai perkara rumus. Boleh ubah dalam suatu rumus. Boleh juga dengan huruf A hingga Z. Dalam contoh ni, M dengan N tadi mewakili boleh ubah dah. Kek coklat dengan kek keju tadi. Maka kita boleh guna objek lain, subjek lain. Contohnya Z. So, Z sekarang kita kenali dia sebagai perkara rumus. Okey, di sini cikgu dah ringkaskan. 3M. 3M ni sebab harga kek coklat RM3. Okey, 6N. 6 adalah harga cheesecake. Okey, N tu adalah bilangan dia. Potong. Okey, dia pada hari mukaan dia jual kurang 10%. Maka 90% lah harga dia. So, kedua-dua 3M dengan N ni darab dengan 90% atau kita tukar kepada perpuluhan 0.9. Maka 0.9 ni darab harga bagi keju. So, bila kita darab dengan 3M, 2M tambah dengan 5.4N. Okey? So, Z sebagai perkara rumus. Tak semestinya Z sebagai perkara rumus. Sebab apa? So, di sini ada 3. N. M dengan N pun boleh jadi perkara rumus. Okey, kita tengok contoh lain. Contoh menukar perkara rumus. Kita boleh tukar perkara rumus. Boleh ubah, boleh diungkapkan menjadi perkara rumus algebra. Begitu juga perkara rumus. Boleh menjadi pun boleh ubah rumus algebra tu. Contoh yang di sini, parameter P. Parameter diguna simbol P yang mana sebelah segitiga sama kaki boleh diungkap. Okey, sekarang P sebagai perkara rumus. Maka P sama dengan P tu parameter sama dengan A tambah B tambah B. P sama dengan A tambah 2B. Okey, itu perkara rumus bagi parameter. Contoh, kalau kita nak tukar rumus tersebut A sebagai perkara rumus. So, kita tukar semua. A tambah 2B sama dengan P. Masa tulis. Yang kita nak cari tu kita letak sebelah kiri. Maka A sama dengan P tolak 2B. 2B pergi sana jadi tolak 2B. So, A sama P tolak 2B. Yang mana A sebagai perkara rumus. Okey, begitu juga kalau nak jadikan V sebagai perkara rumus. Kita tukar kedudukan A tambah 2B. Okey. A tambah 2B. Okey, begitu juga kalau kita nak B sebagai perkara rumus. Tukar kiri dan kanan ni. A tambah 2B sama dengan P. Okey. So, kita tolak A lah. Maka 2B sama dengan P tolak A. Okey. So, B sebagai perkara rumus kan? Sebab perkali bagi perkara rumus mesti berdua. So, ini pun bagi dengan 2. Maka B adalah P tolak A per 2. Okey, so perkara rumus ialah B. B dalam sebutan P dan A kita sebut. Kalau yang ni A. A perkara rumus, maka A dalam sebutan P dan B. Okey, kalau yang asal tadi P sebagai perkara rumus, maka P adalah dalam sebutan A dan 2B. Kita tengok contoh 2. Ungkapkan M sebagai perkara rumus. Okey, apa yang kita nak cari kita letak di sebelah kiri. So, di sini U. Macam mana hapuskan positif P? Dengan cara tolak
P. Maka hapuslah P di sini. Q tolak P. M sama dengan Q tolak P. M diungkapkan. Kita nak M sebagai perkara rumus. Maka 2S tolak M sama dengan B. Okey, macam mana cara nak hapuskan 2S? Macam mana nak hapuskan B? Nak hapuskan B. Nak hapuskan negatif. So, B pun bagi negatif 1. 2S pun kita bagi dengan negatif 1. Negatif kan M. B tolak 1. B bagi negatif 1, negatif B. Negatif 2S bagi negatif 1, positif 2S. Okey, tak elok negatif kat depan. So, kita tukar positif di depan. Maka M sama dengan 2S tolak B. Okey, soalan C. A sama dengan 5/2M. Okey, bila melibatkan pecahan. Okey, pecahan kita tak perlu tukar. Nak lagi bila dia berada di bawah. So, A ni per 1. Okey. So, buatlah darab silang. Cikgu tak nak kacau contoh ni. Buat kat tepi. Okey, macam mana kita buat darab silang? M/2M. Kita buat darab silang. Bila ada pecahan, kita buat A ni per 1. Okey, cikgu buat kat tepi ni. A per 1. Okey. Darab silang ni macam mana? Kita tukar tempat. A dengan 2M. 2M per 1. 2M lah. Dia jadi 5 per A. Okey. So, macam 2. Okey. Bila ada pecahan, soalan. Okey, so kita jadikan A ni sebagai pecahan. Asalnya tak ada kan A per 1. Maka A dengan 2M ni buat tukar tempat. A. So, macam mana nak hapuskan 2 ni? Bahagi 2. So, yang ni dah ada A kat bawah. Kita darab dengan 1/2 lah. Okey. Maka M sama dengan 5/2. Contoh ni. Okey, A darab 2M. Dengan cara kita bawa darab A. Kemudian hapuskan 2A darab pun boleh juga. Okey, soalan D. M tolak N per negatif 3 sama dengan T. Okey, ni ada pecah T tak ada. So, boleh buat per 1. Cikgu tak ikut contoh ni. Nak ikut contoh ni pun boleh. Cikgu buat cara lain. M tolak N per negatif 2. Kenapa? Dia macam darab silang lah. M dengan M tolak. Dia jadi adakanlah kalau T ni bukan pecahan. Okay. So, bila M darab 1, M. N darab 1 pun N. Maka M tolak N sama dengan. Okay, oleh sebab kita nak tak boleh tu dia boleh. Okay. Sekarang kita nak M. Hapuskan negatif N dengan cara tambah N. Yang ni pun N. 3T tambah N. Tak elok negatif kat depan. So, kita tukar M sama dengan N. Okey, contoh 3. Ungkapkan P sebagai perkara rumus. Okey, P sebagai perkara rumus. So, kita ikutlah soalan tu. Kalau yang kita nak tu berada di sebelah kanan, kita tukar sebelah kiri. Contohnya A. Kuasa 2P sama dengan Q. So, cara nak hapuskan kuasa 2 ialah buat kuasa 2. So, punca ada kuasa, tinggallah P sama dengan. Okay, tengok tip ni. Bila kita buat kuasa 2, kedua-duanya kena buat kuasa. Maka maka apa? Dihapuskan ni lah kuasa 2 tu. Kuasa 2. Kuasa 2. Okey, B. S sama dengan P kuasa 2. Okey, oleh sebab kita nak punca kuasa 2. Okey. Okey. Punca kuasa 2. Kita wujudkan punca kuasa 2 bagi P. So, P sama dengan punca kuasa 2S. Okey, W pula. Oleh sebab P ni punca kuasa 3. So, kita tukar dia.
Maka P punca 2, P per 3 sama dengan W. Kita buat kuasa 2 dia dulu. Hapuslah punca tu. Okey, 3 buat ke sana. Ataupun dengan cara darab kan. Maka P sama dengan 3 W kuasa 2. Okey, B. Bukan B C. Okey, D. T sama dengan 1 per P kuasa 2. Okey. So, T per 1 sama dengan 1 per P kuasa 2. Kita buatlah darab silang. P kuasa 2 T sama 1. Kita nak P bukan rumus kan? T dulu pergi sana. So, P sama dengan 1 per T. Okey, oleh sebab dia kuasa 2. Punca kuasa 2. Maka P punca kuasa 2 1 per T. Okey. Okey, itu saja untuk hari ini. Boleh buat latihan 3.1. Soalan nombor 1. A hingga J. Okey, kelas.